Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Farah Adiba binti Aziz. Boleh panggil saya Cikgu Farah. Saya adalah guru kelas 1 Zuhal dan saya adalah guru subjek sains. Jadi pada hari ini kita nak terus masuk kepada bab 1 iaitu pengenalan kepada penyiasatan saintifik. Okey. So, yang pertama sekali dalam bab ni kita nak tahu apakah ia sains. Mungkin murid-murid dah pernah tahu kan apakah maksud sains? Ingat lagi tak? Masa sekolah rendah anda dah pernah jumpa kan? Okey. So, kita pergi satu demi satu. Alright. Okey. Okey. Apakah sains? Okey. Kena ingat balik sains merupakan satu disiplin ilmu yang melibatkan pemerhatian yang kita boleh perhati daripada 5 panca indera kita sama ada daripada penglihatan yang kita boleh hidup, kita boleh rasa kan. Kita boleh sentuh ia dan kita boleh dengar. Dan ia melibatkan kajian eksperimen yang sistematik. Ni yang kita belajar penulisan amali itu kan daripada hipotesis, inference hipotesis dan seterusnya sampai dapat kepada keputusan amali tersebut. Jadi dan kajian eksperimen ni mestilah dijalankan secara sistematik dan ia mengkaji fenomena alam semula jadi. Jadi sains merupakan satu disiplin ilmu yang melibatkan pemerhatian dan kajian eksperimen yang sistematik terhadap fenomena alam semula jadi. Okey. So, di sini nota ni awak boleh buka sendiri. Slide ni dia animated dan saya harap anda boleh faham. Dan gambar-gambarnya jelas. Notanya sangat ringkas dan menariklah bagi saya kan. Harap awak pun sama juga. Okey, kemudian kita tengok juga apakah kerjaya dalam sains, pekerjaan dalam bidang sains. Of course, first kali orang tahulah doktor kan, ahli farmasi, fizik, geologi, banyak lagi termasuklah cikgu sains. Okey, even kalau awak seorang petani, awak cucuk tanam lada ataupun you orang yang pekebun sawit, you are orang kata sebahagian daripada yang menjalankan kerjaya dalam bidang sains. Okey. Alright. So, kemudian kita nak pergi tengok makmal sains. Okey, apa yang ada dekat dalam makmal ni? Okey, ada peraturan yang perlu dipatuhi ketika nak mula masuk sampailah berada di dalam makmal sains dan juga orang kata apa? Banyak do and don'ts yang awak kena patuhi ketika berada di dalam makmal sains. Okey. So nanti you boleh go through baca nota ini. Okey, kemudian yang ni part yang saya suka sebenarnya kalau ikutkan yang saya mengajar ini ada amali untuk awak berkenalan dengan radas dalam makmal, tahu fungsi dia dan tahu macam mana cara nak guna. Cuma sayangnya kita tak bolehlah nak buat kan. So kalau ada kesempatan mungkin saya akan rakam beberapa video ringkas cara-cara penggunaan beberapa radas tertentu yang mungkin you tak pernah jumpa ataupun belum pernah guna ketika di sekolah rendah. Okay, so you boleh go through tengok dalam nota ini. Okay. Kemudian kita pergi kepada dalam makmal sains pun anda akan berkenalan dengan beberapa simbol yang merujuk kepada bahan kimia berbahaya dan anda harus berhati-hati ketika menggunakannya. Okay, yang ni gambar apa ni? Toksik. Dari gambar digunakan rajah tengkorak. You kena ingat simbolnya dan maksudnya. Juga contoh-contoh bahan yang menggunakan simbol tersebut. Okey. Yang ni apa? Okay, simbol radioaktif. Bahannya apa? Ada ke dalam makmal kita? Tiada. Kalau dekat kampus, masuk universiti, jumpalah. Tapi tak semua bidang akan berjumpa dengan bahan radioaktif. Okey. So, yang seterusnya, bab yang agak penting dalam bab satu ni, iaitu kuantiti fizik dan unitnya. Yang ni melibatkan pengiraan. Don't worry. Boleh diajar. Benda tu mudah. InsyaAllah. Okay. So, kita kenal dulu apakah kuantiti fizik. Okay, kuantiti fizik ni dia adalah kuantiti yang boleh diukur.
Okey. So, di sini Rajani dah sangat memudahkan anda. You tahu kuantiti fizik itu apa. Kemudian tahu unit piawainya apa dan apakah simbol bagi unit tersebut. Okey. So, kalau kuantiti fizik yang asas ni kan, kuantiti asas ni ada 5 panjang, jisim, masa, kemudian suhu dan yang terakhir adalah arus elektrik. Okey. Ini kuantiti fizik, asas tak boleh lagi nak dikecilkan kepada yang unit yang lebih kecil. Inilah yang paling basic sekali. So, kena ingat semuanya. Okey. Kemudian, dalam tajuk ni kita akan pelajari tentang simbol dan nilai imbuhan awal. Okey, yang ni cara penggunaannya untuk memudahkan kita menulis angka-angka dan apa tu, yang panjang-panjang, yang besar-besar ataupun angka yang terlalu kecil yang banyak kosong-kosong di belakangnya kan. Titik peluhan kosong-kosong kan susah kita nak tulis. Jadi nak mudahkan kita gunakan imbuhan. Imbuhan awalan. Okey. So yang ni nanti saya akan tunjukkan beberapa contoh pengiraan. So you kena ingatlah imbuhan awalan tu apa. Mega, kilo ni ada sampai apa tu? Tera, ada lagi nanti saya tunjukkan nanti video ringkas macam mana cara orang kata apa menggunakan imbuhan awalan ini Okey. So kena ingat imbuhan awalan, simbol dan juga nilai berangkanya. Okey, contoh yang biasa kita guna kilo kan. Ni kilo So simbolnya K kecil. Pernah dengar perkataan kilogram? Apa lagi? Kilometer kan. So angkanya katalah 2 kilometer. 2 darab dengan 1000 meter kan. Ni Okey. So nanti kita akan terus pergi kepada bahagian ini. Kenapa perlunya ada unit piawai? Okey, inilah beberapa kepentingannya. Memudahkan komunikasi antarabangsa, pertukaran unit kan. Nak mudah buat perbandingan jadi dan dia memudahkan penukaran maklumat Okey. So saya nak berhenti sampai sini dulu. Kita nak masuk semula kepada bahagian imbuhan awalan tadi. Okey.